الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده تعالى وشكره وجعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتابه هداية للعالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat, sidang hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita merapatkan rasa kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil, yang mana telah memperpanjangkan usia kita sehingga diperkenankan kita untuk menemui Ramadan pada tahun ini. Masih diberikan kita peluang untuk memperbaiki diri, mempertingkatkan lagi amalan kita, supaya kita semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menanamkan rasa ketakwaan kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan hidup kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Akhirnya mudah-mudahan dengan berkat madrasah Ramadan ini kita akan menjadi hamba Allah yang terbaik, insya-Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada-Nya kerana ditemukan kita sekali lagi dengan Ramadan pada tahun ini. Bulan yang telah dipersiapkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah kepada hamba-hamba-Nya. Janganlah kita merasa berat menghadapinya, seolah-olah merasakan bulan ini sebagai denda dari Allah untuk kita. Tapi sebaliknya, merupakan peluang yang dibukakan oleh Allah, juadah yang disediakan oleh Allah, satu bulan pesta ibadah untuk kita semakin hari dapat memperbaiki diri kita dan merancangkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, bulan karamah ini, bulan berkah ini yang menjadi hadiah Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjadikan dunia seperti tanah suci Mekahnya. Jika sekiranya kita ingin untuk berdoa, berada di hadapan Kaabah, merasa doa kita diterima dan amalan kita dilipat ganda. Tetapi pada bulan Ramadan, di bumi Allah Subhanahu wa taala dijadikan keberkatan di mana-mana pun kita berada. Di bulan yang mulia ini, doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan ini kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala niat baik kita ditambahkan ganjarannya. Dan ingatlah bahawa setiap ganjaran itu ada di dalamnya pahala dan ada kebaikan yang banyak yang tersedia oleh Allah untuk kita. Dan setiap larangan-larangan Allah pastilah ada balasan-balasan buruk di belakangnya yang menanti pelakunya, yang menderhaka terhadap apa yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih beruntung lagi kita sebagai umat Nabi Muhammad dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab suci Al-Quran Al-Karim. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan yang sepatutnya kita semakin rapat dengan Al-Quran. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam hidup kita seharian kita menghadapi banyak masalah. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah anak-anak, masalah perhubungan, dan masalah keuangan dan berbagai masalah yang lain. Tetapi kadang-kadang kita terlalai dan kita teralpa. Masalah kita yang lebih besar, tanpa kita sedar, Al-Quran ini semakin hari semakin jauh daripada kita. Di manakah kita meletakkan Al-Quran dalam hidup kita? Hanyakah dia merupakan bacaan mingguan semata-mata, ataupun sekali-sekali sahaja,
ataupun bagi orang yang kehilangan barang, ataupun bagi orang yang berobat untuk mendapatkan sesuatu kemanfaatan. Adakah itu tujuannya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Sedangkan Al-Quran mempunyai peranan yang lebih besar daripada apa yang kita duga dan apa yang kita jangka. Adakah kita telah menumpahkan Al-Quran, ataupun kita telah menghina Al-Quran dan melalaikannya tanpa sedar kita? Sampai sedar kita mengatakan kita beriman, tapi tidak tanduk kita jauh daripada tidak tanduk orang yang beriman kepada Tuhan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, cubalah kaji kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar menyadari bahawa di tangan kita selama ini didakap dan diselam saban hari adalah merupakan kitab yang amat hebat dan mukjizat daripada Allah untuk manusia, panduan, pedoman bagi orang yang menginginkan, merupakan panduan bagi manusia sepanjang perjalanan hidupnya di dunia. Al-Quran pernah dibayangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mana bermaksud kitab Allah padanya terkandung berita umat yang terdahulu, juga kabar kisah umat yang akan datang, menjadi hukum yang penentu bagi setiap urusan di antara kita. Ia adalah pemutus bicara yang bukannya bermain di mulut semata-mata. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran secara angkuh, merasa dirinya lebih pandai daripada Allah, apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, nescaya orang-orang seperti ini akan dibinasakan oleh Allah. Dan barang siapa yang mencari petunjuk pada selain darinya akan tersesat lagi. Ia merupakan tali Allah, perhubungan Allah di antara dia dengan manusia. Terkandung di dalamnya segala peringatan dan kebijaksanaan. Ia sebenarnya merupakan jalan yang lurus. Hawa nafsu tidak akan terpesong ke arah yang lain dengan membaca. Ia juga tidak mampu untuk diubah oleh lidah yang berbicara. Mengkaji dan menghayatinya tidak akan pernah berakhir di sisi para ulama. Ia tidak akan rosak menjadi buruk walau diulang sebanyak-banyak. Bahkan makin dibaca, makin ada perkara yang baru yang akan kita dapatkan. Ia juga tidak akan berhenti memaparkan bukti-bukti keajaiban dan kebijaksanaan Allah. Bahkan para jin makhluknya juga merasa kagum apabila mendengarkan Al-Quran ketika dibacakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Sadaqallahul azim. Yang mana bermaksud sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang susunankan dengan sebuah ajaib dan menakjubkan. Sadaqallahul azim. Benarkah bagi orang yang sentiasa berbicara dengannya? Adakah orang yang sentiasa berhukum dengannya? Sesiapa yang beramal dengannya mula pasti akan diberikan sebaik-baik ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah jadikan Al-Quran hanya sebagai buku cerita atau buku-buku yang kita titipkan di rak-rak di rumah kita tanpa kita berziarahi dan menyebutnya. Allah dan Rasulullah SAW yang mana pernah bersabda, yang mana maksudnya, janganlah jadikan rumah kamu seperti kubur, bacakanlah sesuatu daripada kitab suci Al-Quran. Pada hari ini, di antara kerosakan masyarakat kita ialah kita kehilangan bahan rujukan. Nak merujuk kepada hati, hati tidak mengikut kepada agama. Nak merujuk kepada hati, tidak ada di dalamnya sesuatu yang boleh mendekatkan kita kepada agama. Nak merujukkan Al-Quran, jarang kita menemuinya. Oleh kerana itu, sedarlah dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai panduan dalam kehidupan kita. Sesekali kita membuka lembaran kitab suci Al-Quran dan cubalah bayangkan bahawa ini benar-benarnya kalimah Allah yang sedang kita bacakan. Seolah-olah kita sedang berbicara dengan Allah, dan ini adalah kalam Allah, bukanlah kalam-kalam manusia yang boleh diperkotak-katik dan dipermain-mainkan. Kita sedang berbicara dengan Allah tanpa kita sedar. Kita sedang menghadap diri kita kepada Allah tanpa kita sedari dalam diri kita. Dan kita harus meyakini dengan sebaik-baiknya bahawa apa yang dibicarakan oleh Allah tetap pasti akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh kerana itu, banyak masalah dalam kehidupan kita dapat kita selesaikan jika sekiranya kita kembali kepada Quran.
masalah yang besar dalam masyarakat kita ialah kita tidak faham apa yang kita baca. Sebab itulah seperti melepaskan hanya batuk di tangga. Hanya orang baca, kita pun ikut baca, tapi sebenarnya apa yang kita baca. Oleh kerana itu ramai yang mengabaikan Al-Quran, merasakan membaca buku lain lebih hebat daripada Quran. Dan Quran kita akhirnya menjadikan seperti buku tradisi yang harus kita bacakan di dalam majlis-majlis keramaian, dan bukan sebagai buku panduan untuk kehidupan. Oleh kerana itu kita bilang kebanggaan terhadap Quran, sehingga kita tak dapat menampakkan Al-Quran sebagai kalam Allah yang benar-benar dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa berdosa dan seolah-olah menjadi seperti penderhaka. Kita lebih membesarkan buku lain daripada kitab Allah. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, jika sekiranya, dalam hadisnya yang mengatakan, jika sekiranya kita membaca sesuatu dan merasakan Al-Quran ini kurang manfaatnya dan ada yang lebih baik daripada Quran, nescaya kita telah menghina akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana itu, marilah sama-sama kita dapat menghayati Quran. Janganlah kita ini termasuk seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran tadi. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sadaqallahul azim. Yang mana bermaksud, telah berkata Rasulullah SAW, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengambil Al-Quran ini secara acuh dan tidak acuh. Sadaqallahul azim. Inilah yang telah digambarkan oleh Allah, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang mana benda ini sudah hampir semakin hari semakin tidak diguna pakai. Hanya dijadikan sebagai bahan perubatan, hanya dijadikan sebagai bahan keramaian, hanya dijadikan sebagai bahan untuk bersatu dan berjamaah, tetapi tidak dijadikan sebagai panduan dan suatu benda yang harus difaham. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama menginsafi akan diri kita. Agak-agak kalau kita kembali kepada Allah di dalam kubur kelak, sudahlah kita susah di dunia, janganlah pula kita susah di akhirat. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh akan malaikat yang bertanya kepada kita, ma wa man imamuka wa ma imamuka, siapakah imamku? Dan pada ketika itu, kalaulah kita mampu untuk menjawab dan berkata, Al-Quran adalah imanku, dan sesungguhnya malaikat akan berkata, kamu berbohong. Kamu berkata Al-Quran sebagai imam kamu, tapi sejauh mana kamu membudayakan Quran dalam kehidupan kamu? Sudahkah anak-anak kamu menyuruh mereka untuk menjadikan Al-Quran sebagai pakaian hidup mereka? Telahkah kamu ambil titipan panduan Al-Quran dalam kehidupan kita menjadi pakaian seharian kita? Sudahkah kamu merenung akan ayat-ayat Allah yang mana Allah tujukan kepada kamu, keluarga kamu dan masyarakat kamu? Sudahkah kamu menjalankan tanggungjawabnya, atau kamu menganggap ini sebagai adat istiadat dalam kehidupan kamu? Mudah-mudahan marilah sama-sama kita menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Nescaya orang yang ingat Allah sentiasa akan dibimbing oleh Allah. Benda yang susah pun akan menjadi mudah, benda yang sulit pun akan menjadi senang dengan izin Allah. Ingatlah bahawa hidup ini bukanlah hanya dengan usaha tubuh badan dan otak semata-mata. Bukanlah dengan usaha tubuh badan dan otak kita semata-mata. Kerana banyak orang yang mengandalkan kepada otak akhirnya menyesal dan sesat dalam kehidupannya. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah sebutkan di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi. Sadaqallahul azim. Yang mana Allah SWT memberikan penglihatan kepada kita. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau melihat orang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan yang mereka sembah? Hawa nafsu sebagai Tuhan yang mereka sembah, dan mereka telah disesatkan dengan ilmu pengetahuan mereka, yang mereka menyangkakan bahawa ilmu itu dapat memberikan kebahagiaan bagi mereka. Tapi ilmu tanpa keimanan nescaya akan membawa kebahagiaan yang sebentar dan kemusnahan yang berpanjang.
Mudah-mudahan kita dipimpin oleh Al-Quran. Anak-anak kita tidak disesatkan oleh Allah dengan Quran. Janganlah kita mendidik mereka menjadi seperti berpadan gajah, berhati nyamuk, seperti besar di mata kita tetapi kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya akan menderhaka kepada kita dan membawa kepada keburukan dan kebinasaan dan melahirkan anak-anak yang berderhaka. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang dipuji oleh Allah. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai peluang yang terbaik untuk kita mendidik hati, mengobati hati untuk mendekat dan mencari hidayah dan mencari jalan untuk menuju ilahi. Mudah-mudahan dia dapat merubah kehidupan kita, merubah corak, merubah bentuk daripada hamba-hamba Allah yang biadab kepada hamba-hamba Allah yang beradab, menjadi hamba Allah yang sentiasa mencari petunjuk Allah dan mencari perlindungannya. Dan mudah-mudahan tuah kita dapat berubah dengan berakhirnya Ramadan dengan segala amal baik dan perbuatan kita dan doa-doa yang diterima. Amin. آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت كريم مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا سامع المهمات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمان وأنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان. أحمده سبحانه وله الحمد في البدء والختام والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بكرسه فقال تعالى ولم يزل قائلا علما تنبيها لنا وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وارض اللهم عن أربعة خلفاء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وعن سائر الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعن جامع سور القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعن إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من صيام وقيام ولك الشكر على ما أعطيتنا من النعم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة للمؤمنين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم بارك القرآن ومنزل الفرقان بالحكمة والبيان
اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran sebagai cahaya penerang dalam benak di hati kami, penunjuk jalan bagi kehidupan kami, dan juga pelindung bagi kehidupan kami, menghibur duka nestapa kami, perubat bagi segala penyakit kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran ini sebagai sebab penebus segala dosa-dosa kami, ya Allah, dan juga sebagai pembela anak-anak kami di hadapan-Mu, ya Allah, dan jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang dapat membela Al-Quranul Karim, ya Allah, pada hari ini dan pada masa yang akan datang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua adalah Ahlul Quran, Ahlul Quran, Ahlul Quran, orang yang sentiasa berbangga dengan Al-Quran dan menghayati Al-Quran dan dapat beramal dengan Al-Quran. Ya Allah, kurniakan dalam hati kami rasa cinta kepada kitab suci-Mu, ya Allah, cinta untuk memahami isi kandungan-Mu, ya Allah, dan cinta melaksanakan fitrah dan tuntutan-Mu, ya Allah. Janganlah Kau jadikan kami adalah hamba-hamba berderhaka yang membawa murka, bukan membawa kepada bahagia. Mudah-mudahan, ya Allah, kami bermohon kepada-Mu, kami diberikan kasih sayang, perlindungan dan pelukan-Mu untuk semakin hari kami semakin dekat dengan kitab-Mu, ya Allah. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا وعنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا